Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan kisah yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan dua lagi kisah. Sebelum ni dah banyak Abang sampaikan hanya satu cerita dalam satu video. Kali ni berakhir dengan dua cerita dalam satu video. Bermula dua cerita dalam satu video. Dan kedua-duanya Abang dapatkan melalui email pengalaman yang boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah pertama disampaikan oleh Wan. Wan ni pula bekerja sebagai seorang pemandu lori yang tugasnya mengambil buah-buahan daripada kebun-kebun di sekitar kawasan Johor. Pada hari kejadian, Wan bertugas di kawasan Tangkak, Yomping dan juga kawasan, kalau tak silap abang, kawasan Bukit Gambir. Jadi pada hari itu, dia selalunya bergerak buat kerja lebih kurang di antara pukul jam 8 pagi sampai pukul jam 5 petang. Kenapa sampai pukul 5 petang? Dia cakap dia tak boleh nak ambil buah-buahan lebih daripada pukul 5 petang. Kerana kebanyakan daripada kebun-kebun yang ada dekat kawasan-kawasan Johor bukanlah terletak dekat tepi jalan. Kebanyakannya perlu masuk ke dalam jalan yang lebih kecil daripada jalan yang besar, mengambil masa lebih kurang lebih daripada 10 minit daripada jalan besar. Kalau dia buat kerja, maksudnya ambil buah melebihi pukul 5 petang, selalunya benda tu akan berakhir lebih kurang pukul 8 malam. Daripada 8 malam tu nak keluar daripada kawasan kebun, nak keluar pada pukul 8 malam bukan satu benda yang seronok. Sebab keadaan sekeliling dah cukup gelap dan agak menyeramkan. Kisahnya pada hari itu sebenarnya Wan bertugas untuk ambil segala jenis buah-buahan di kawasan kebun-kebun di kawasan Bukit Gambir. Jadi bila dia bertugas di antara pukul 8 sampailah pukul 5 petang, semuanya memang bertugas di kawasan hanya di Bukit Gambir. Tapi nak jadi cerita, selepas-lepas dah habis semuanya kutip, dia akan balik semula ke lokasi pejabat utama yang terletak dekat Tangkak. Habis-habis dia letak semua barang-barang, buah-buahan kat Tangkak, dia pun bergeraklah ke Yomping. Jadi dalam perjalanan ke Yomping, lupa abang nak beritahu cerita ni berlaku pada tahun 2022 yang lepas. Jadi dalam perjalanan di antara Tangkak ke Yomping tu, tiba-tiba dia dapat panggilan telefon yang mengatakan ada lagi satu kawasan yang belum dia ambil buah-buahannya. Pada waktu tu jam dah menunjukkan lebih daripada pukul 5 petang. Jadi dia dah mula rasa tak sedap. Dia tanya dengan bos dia, kat mana sebenarnya kawasan yang dia tak ambil buah pada hari itu. Sebab kalau tengok daripada jadual, semua kawasan dia dah ambil buahnya. Dan bos dia bagi tahu ada satu ladang yang terletak di antara kawasan Keluang, jalan ke Keluang daripada Tangkak nak ke Yomping tapi jalannya ke Keluang, lebih kurang macam tu. Dekat situ ada satu lagi ladang, jadi buah-buah kat situ yang belum diambil. Buah-buah tu perlu diambil dan dihantar ke kawasan Tangkak. Bila dengar dari cerita macam tu, Wan rasa macam boleh tak benda ni ditunda pada hari esok? Sekarang ni dah pukul 5, bila jalan ni lebih kurang sampai dekat lokasi, dia dah bajet masa pukul 7.30 baru sampai. Tang mana nak sembahyang maghribnya, tang mana nak ambil buahnya. Lepas tu pula dia punya lokasi tempat ambil buah, dia punya kebun tu komen jauh lagi ke dalam, lebih kurang 1 jam perjalanan kalau naik lori. Jadi bila diterang pada bos dia cakap buah ni kan cepat busuk, kalau tak diambil pada hari ni, tak diproses, siapa yang nak tanggung kerugian? Bila dengar macam tu, Wan pun okeylah, tak ada masalah lah. Dia pun terus putar dia punya steering, daripada baik-baik nak balik ke Yomping, dia menghala ke Keluang, menghala ke kebun yang dimaksudkan.
Jadi bila sampai dekat sempang masuk kebun, jam menunjukkan pukul 7 malam. Jadi waktu tu dah agak gelap, bulan tak berapa nak terang waktu tu. Jadi dia pun bila dah sampai, dia pun pandulah perlahan-lahan masuk ke kawasan kebun. Jalan pula memang tak berapa nak elok. Dalam perjalanan tu memang tak ada satu manusia pun dia jumpa. Kiri dengan kanan dia penuh dengan pokok-pokok buah-buahan dan juga pokok-pokok belukar. Tapi dia tak pasal semangat, dia teruskan juga perjalanan. Mengambil masa lebih kurang 1 jam nak sampai ke lokasi kebun yang dia maksudkan. Sewaktu dia dah nak sampai dekat kawasan kebun tu, dia terserempak dengan seorang pekerja. Jadi pekerja tu tanya, "Bang, dia dah nak maghrib ni bang. Dah pukul 7 lebih ni bang. Abang datang seorang-seorang ke?" Kata, abang datang seorang-seorang." Okey, tak apalah, abang hati-hati je lah ya. Okey. Jadi dia pun teruskanlah perjalanan. Tiba-tiba dia punya lori ditahan dengan seseorang. Pekerja juga, memang dia kenal. Jadi bila dia berhentikan lori, dia tanyalah, "Kenapa kamu tahan lori abang?" Dia kata, "Saya nak tanya, abang datang seorang-seorang ke ni?" Dia kata, "Abang tahu tak sekarang ni dah pukul 8 malam dah, abang tak takut ke?" Dia cakap. Jadi bila dah dengar macam tu, barulah si Wan ni teringat macam-macam cerita tentang kebun-kebun yang pernah dia datang. Tapi kebun yang satu ni, dia tak pernah lagi dengar cerita seram. Cumanya bila ada orang cakap macam tu, dia dah mula rasa tak sedap hati lah kan. Tak apalah, dia kata, dia pun jawablah, dia memang datang seorang-seorang. "Kau janganlah doakan abang yang bukan-bukan ya, doa yang abang baik-baik je ya." "Okeylah bang, saya doakan abang yang baik-baik." Okey. Jadi dia teruskan perjalanan sampailah dekat lokasi kebun. Bila sampai dekat lokasi kebun, dah ada pekerja yang menunggu. Pekerja tu tanya soalan yang sama, "Bang, kenapa datang seorang? Kenapa tak datang berdua? Abang kejap lagi nak keluar daripada kebun ni, agak menyeramkan jalannya. Kami semua tinggal dekat kawasan kebun. Ada rumah dekat sini." Jadi bila cakap macam, dengar macam tu, si Wan ni dah mula rasa, dia rasa tak sedap hati dah. Kecut perut, dia kata. Tapi nak buat macam mana, tugas perlu diselesaikan. Jadi dia sampai dekat lokasi ambil buah tu lebih kurang pukul 8.30 malam. Habis ambil buah, lebih kurang pukul 9.30 malam, barulah dia bertolak keluar daripada kawasan kebun. Sewaktu dia melalui jalan yang memang cukup suram, dengan kiri dengan kanan penuh dengan pokok-pokok. Tapi dia sabar, dia zikir. Dia tahu tempat dia nak minta pertolongan hanya pada Allah Ta'ala. Jadi perjalanan mengambil 1 jam. Mujur Alhamdulillah, tak jadi apa-apa sepanjang perjalanan. Sampailah dia jumpa jalan besar. Semuanya baik-baik aja. Dan dia terus bertolak ke tangkak untuk hantar buah-buah yang dia ambil. Bila sampai dekat tangkak, dia letakkan buah-buah dan dia terus memecut balik ke rumah dia yang terletak dekat Yomping. Bila sampai dekat rumah, badan pun dah penat. Dia terlupa yang sebenarnya dia balik daripada kebun-kebun yang jarang-jarang orang lalu. Jadi dia pun terus masuk rumah dengan main dengan anaknya. Dia tengok anaknya, dia tengok bini dia, dia bergurau sendiri dengan anak dia. Memang betul-betul terlupa yang orang tua-tua cakap, kalau kita balik daripada mana-mana tempat yang kita jarang pergi, terutama di kawasan hutan, lebih baik jangan balik rumah terus, merayau-rayau di sekitar luar kawasan rumah, sebab takut kalau ada benda-benda yang mengikut. Cerita ni macam ni lah. Jadi, bila dia balik rumah, dah main-main dengan anak, tepat pukul 1 pagi, anak-anak pun dah tidur, isteri dia pun dah tidur, dia pun nak masuk tidur. Sewaktu dia berjalan dengan nak masuk tidur tu, dia tersepak beberapa mainan anaknya yang letaknya di atas lantai yang belum dikemaskan. Bila dia tersepak tu, adalah beberapa mainan yang bersepah. Dan dia teruskan perjalanan dia untuk masuk ke bilik, sambung nak masuk tidur. Sewaktu dia pegang pintu bilik untuk dibuka dan masuk, tiba-tiba dia dengar daripada belakang dia bunyi seperti mainan bergerak. Dan dia pandang ke belakang. Diperhatikan di sekeliling kawasan tempat mainan anak-anak dia yang bersepah, tak ada satu pun mainan yang bergerak. Adakah sekadar bayangan atau imajinasi dia aja? Dia diam je lah. Dan dia teruskan niat dia untuk masuk dekat dalam bilik. Sewaktu dia buka pintu bilik dan nak melangkah masuk ke dalam bilik,
tiba-tiba dia dengar sekali lagi bunyi kereta mainan berjalan. Dalam otak dia, mungkin kereta mainan tu adalah kereta mainan yang ada bateri. Bila dia paling ke belakang, dia tengok kereta yang bergerak adalah kereta mainan anaknya yang bukan ada bateri. Siapa yang gerakkan kereta mainan? Jadi dia senyap. Dia fikir, positifkan diri. Cuba untuk berfikir yang ini semua adalah disebabkan oleh angin walaupun tingkap semua dah tertutup. Positif, husnuzon, dia kata. Jadi dia pun masuk dekat dalam bilik dan dia baring dekat atas katil. Sewaktu dia tengah terkebil-kebil, melayan mata, sekali lagi dia dengar seolah-olah mainan anak-anak dia diambil, dialih-alihkan. Jadi dia fikir, mana mungkin ini semua disebabkan oleh angin. Jadi dia kuatkan semangat, dia bangun menuju ke arah pintu dan dia buka pintu. Diperhatikan kawasan mainan anak-anak dia. Semua mainan anak-anak dia dah beralih. Yang anak patung patutnya ke kanan dah letak kat kiri. Patutnya dekat belah kanan, belah kiri pula ada banyak kereta, tapi kereta tu semua dah masuk dekat dalam bakul. Siapa yang buat? Dia mula terfikir, ada sesuatu ke yang ikut dia sepanjang dia balik daripada kebun tadi? Jadi dia pun pergi balik dekat katil dia, dia sambung untuk melayan mata. Dia cuba positifkan diri. Ini semua adalah ilusi ataupun memang tadi kedudukan mainannya memang dah berubah, cuma dia yang tak perasan. Waktu dia nak masuk tidur sekali lagi, waktu empang-empang alang lah orang kata, antara sedang dan tak sedar. Tiba-tiba dia dengar kesemua mainan anak dia bergerak. Kalau kereta, bunyi kereta berjalan. Kalau robot, bunyi robot melangkah. Kalau anak patung, bunyinya menangis. Dan pada waktu tu dia tak nak cuba-cuba untuk buka pintu, dia terus sambung tidur. Besok pagi dia tak ceritakan benda ni pada bini dia. Dia rasa tak sedap hati kalau diceritakan. Dia biarkan anak dia main mainan tu dan dia anggap benda tu tak terjadi. Tapi benda yang sama terjadi pada malam kedua malah lagi teruk. Sebab ada di antaranya mainan-mainan tu mula melanggar-langgar pintu bilik dia. Dan dia rasa itu bukan benda yang wajar. Bila besok pagi, dia cepat-cepat cari orang yang pandai dalam bidang ni. Jumpalah dengan seorang ustaz. Dan ustaz tu pula kawan di atas kawan. Ditanyalah ceritanya tentang mainan-mainan yang bergerak. Belum sempat dia jawab apa-apa, ustaz tu bertanya, abang ni ada pergi dekat mana-mana kawasan tak? Kawasan-kawasan belukar ataupun kawasan-kawasan yang jarang orang pergi. Jadi dia beritahu keseluruhan cerita apa yang berlaku sebelum dia balik ke rumah waktu mengambil buah. Jadi ustaz tu cakap, saya tak boleh nampak alam sebelah, tapi saya jangkakan ada makhluk yang ikut abang balik. Jadi benda yang paling baik ialah abang balik rumah, abang azan di 4 penjuru rumah dan abang cuba pasang ayat suci Al-Quran dalam rumah. Moga-moga benda tu faham dan pergi daripada situ. Bila balik ke rumah tu, Wan terus pasang ayat suci Quran dan dia azan ke 4 penjuru rumah. Menandakan dia membuat pagar, tidak membenarkan makhluk alam sebelah masuk. Alhamdulillah, usahanya berhasil. Pada malam yang ketiga, tak ada lagi bunyi mainan. Dan mengikut kata Wan, pada malam yang kedua, sewaktu dia nak masuk tidur, dia nampak kelibat-kelibat budak dekat rumah tu. Yang selama ni tak pernah pun dia nampak dan dia sedar. Dan dia tahulah yang ikut dia pada waktu tu adalah seorang budak yang tapi tidak dapat dilihat daripada alam sebelah. Dia punya pengajarannya, walaupun kita ke mana-mana kita kena ingat. Mana tempat pun kita pergi, bukan kita seorang je yang hidup dekat dunia ni, tapi ada makhluk lain yang sama-sama berkongsi dengan alam kita. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 2003 dekat Marina Square, Singapura. Diceritakan kepada abang oleh seseorang yang bernama Aini. Disampaikan melalui email.
Jadi email tu juga disertakan dengan gambar, bukan gambar sebenar, tapi gambar-gambaran macam mana keadaannya. Kes kali ini adalah cerita tentang spa. Dekat Marina, sebenarnya Aini adalah seorang pekerja dekat salah satu spa dekat kawasan Marina Square. Dia kata dia tak berapa nak gemar kawasan spa ni sebab pada hari pertama dia masuk, dia dah dikacau dengan sesuatu bayangan-bayangan yang dia tak tahu macam mana nak jelaskan. Disebabkan spa ni sebenarnya ada spa yang unisex. Maksudnya spa yang boleh memberi perkhidmatan kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi dia kata dekat spa tu ada banyak pekerja termasuk Aini. Cumanya pekerja yang beragama Islam ada 3 orang sahaja, yang selebihnya daripada China dan juga daripada Filipin. Tak jadi masalah hubungan dia dengan kawan-kawan. Cumanya selalu dia nampak bayangan-bayangan hitam dekat kawasan spa tu, terutama dekat bilik paling belakang sekali. Ditambah pula spa yang dia bekerja tak ada lampu yang cerah. Semuanya lampu yang agak malap-malap, suam-suam kuku. Kalaupun siang, tapi keseluruhan kawasan spa tu betul-betul suram dengan cahayanya yang kurang dan keadaan biliknya yang banyak lekuk-lekuk, keluk-keluk yang menyebabkan kedudukan bilik dari satu bilik ke satu bilik agak tertutup. Tapi sejak daripada hari pertama Aini bekerja dekat situ, dia tak pernah lagi bekerja di waktu siang. Semuanya bos dia bagi dia bekerja untuk shift yang kedua, iaitu shift yang ramai orang, ramai pekerjanya. Sebab kalau shift siang tak ramai pekerjanya, tak ramai orang yang datang ke spa pada waktu pagi, waktu tengah hari tak ramai, waktu petang ramai. Sebab itu pada waktu awal-awal sebulan kerja, Aini ditugaskan untuk bertugas waktu petang, menolong senior-senior yang lain menguruskan urusan spa. Jadi dia kata pada bulan yang ketiga dia bekerja dekat situ, dia ditugaskan, dia diberi tanggungjawab untuk bekerja di waktu siang. Tak jadi masalah dia kata sebab dia dah biasa dengan keadaan spa tu. Walaupun dia punya lampu agak suram, tapi bisa tegal biasa kan. Dah lama sangat kerja, lebih sebulan, dah tak rasa apa dah dia kata. Cuma seram tu tetap ada, bayangan hitam tu tetap nampak dekat mana-mana, terutama kat kawasan bilik-bilik belakang. Nak jadi cerita, pada satu hari tu dia ditugaskan untuk bekerja pada waktu siang. Punyalah semangat dia nak datang kerja, pukul 9 pagi dia dah sampai dekat depan spa. Padahal pada waktu sebenarnya spa dibuka pada pukul 10 pagi. Jadi pukul 9 pagi dah sampai. Bila dia masuk dekat dalam spa tu, tiba-tiba dia rasa macam keseluruhan spa tu rasa hangat dan ada kalanya diselang-seli dengan rasa sejuk. Seolah-olah macam ada angin panas dan angin sejuk yang bergerak dekat dalam spa. Tapi susah dia nak jelaskan. Jadi disebabkan dia tak nampak apa yang mengganggu dia, dia tetap berani macam biasa. Jadi bila dah sampai, dinyalakan semua lampu. Sebab kejap lagi semua pekerja, bukan semua, seorang lagi pekerja akan masuk, akan sama-sama bertugas pada waktu pagi. Jadi selepas diterangkan, dipasangkan lampu keseluruhan spa, Aini ambil keputusan untuk duduk dekat kawasan pantry. Tujuannya 2. Satu makan, satu lagi pantry-nya terletak dekat kawasan paling depan sekali. Jadi kalau apa-apa yang berlaku, dia boleh terus berlari keluar. Itu dia punya cadangan dia. Jadi lepas duduk dekat pantry tu, tiba-tiba dia dapat mesej daripada kawan baik dia. Dia mengatakan dia tak dapat, kawan baik dia tu tak dapat nak datang awal sebab ada urusan transport. Dia punya kereta dia tak berapa nak cantik lah untuk dibawa. Maksudnya dia punya, lepas tu nak naik public transport pula terpaksa menunggu sedikit masa. Jadi dia kata dia akan datang tapi lambat sikit. Tak ada masalah. Aini tetap juga duduk dekat kawasan pantry, bukan resepsionis. Dia duduk kawasan pantry sambil menunggu kawan dia datang. Tiba-tiba dia dengar pintu spa terbuka.
Jadi dia fikirkan itu mesti adalah kawan dia yang tadinya telefon katanya terlambat. Jadi dia biarkan kawan dia tu bergerak melintasi bilik pantry. Dia tak toleh pun ke arah kawan dia. Kawan dia melintas dekat belakang dia. Jadi dia buat tak tahu je. Dia teruskanlah sambil makan, sambil dia tengok handset. Dia tengoklah apa orang bagi. Pada waktu tak ada WhatsApp, tak ada kan handset. Memang mesej betul. Mana tahu ada kawan-kawan yang bermesej pada waktu tu. Jadi dia tengoklah. Selepas dia habis tengok handset, dia baca surat khabar. Surat khabar yang hari-hari sebelumnya. Jadi, sewaktu dia baca surat khabar tu, dia dengar dekat dalam kawasan bilik-bilik belakang, bunyi macam seolah-olah orang tengah berkemas. Jadi dalam hati dia, mungkin kawan dia yang datang tu, tengok kawasan belakang tu bersepah, sakit mata, jadi mungkinlah dia buat urusan-urusan kemas-kemas. Dibiarkan aja. Dan selepas beberapa minit, kawan dia melintas balik dekat belakang dia. Jadi dia biarkan, dia tak toleh pun belakang. Dia biarkan aja benda tu melintas, kawan dia melintas. Sebab tadi kawan dia cakap kan dia datang lambat, cuma dia dah sampai awal. Dia melintas kat belakang dia. Jadi si Aini pun diam terus, dia baca surat khabar terus, sambil-sambil sarapan, minum kopi. Sebabnya dia kata bukan senang nak dapat situasi macam ni. Selalunya sepatu sibuk aja, sesibuk-sibuknya. Jadi dapat peluang untuk berehat ni, alhamdulillah lah dia kata. Lepas tu benda tu melintas lagi. 3 kali benda tu melintas, tetap juga Aini tak toleh ke belakang. Sebab Aini fikir tak ada keperluan dia nak toleh ke belakang. Biarlah kawan dia tu nak mengemas-kemas. Okey. Tiba-tiba dia rasa seperti ada orang dekat belakang dia. Dan dia tahu yang berdiri kat belakang dia adalah kawan dia. Sajalah nak takut-takutkan, jadi dia buat bodoh je. Dia pun cakap lah, Mei-ling, perempuan Cina tu, Mei-ling, kau janganlah duduk dekat belakang aku. Kau ingat aku takut kau duduk belakang aku? Tak ada takut dia. Tapi Mei-ling tergelak selepas tu. Tahulah, bila dengar gelak tu memang gelak Mei-ling. Dibiarkan aja. Selepas tu benda yang katanya Mei-ling tu bergerak ke kawasan tempat kawasan bilik belakang. Abang dah terkelu sikit. Kawasan dekat bilik belakang spa. Tiba-tiba dia dapat mesej. Si Aini lah dapat mesej yang mengatakan kawan dia Mei-ling belum lagi sampai. Weh, lambat sikit tau. Aku belum sampai lagi. Jadi bila dah masa baca mesej tu, satu badan dia rasa menggigil. Satu badan dia rasa sejuk berpeluh. Siapa pula yang melintas 3 kali dekat belakang dia dan berdiri dekat belakang badan dia tadi, dan siapa pula yang mengemas bilik belakang kalau bukan Mei-ling? Waktu tu dia dah rasa tak sedap hati. Bulu roma dia naik. Dia rasa macam ada sesuatu yang tengah kacau dia. Dahlah dia kata pada waktu tu keadaan spa betul-betul suram. Hanya lampu-lampu kuning yang menerangi. Jadi dengan kekuatan yang yang ada, yang masih lagi tersisa, Aini pun keluar daripada pantry dan bergerak menuju ke bilik belakang. Pada waktu tu dia dengar orang tu masih lagi mengemas. Orang yang dia ingatkan adalah Mei-ling. Jadi bila dia sampai dekat kawasan bilik paling belakang, sebelum dia nak tengok apa yang ada dekat dalam bilik belakang, dia selawat Nabi dulu, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Dan dia kuatkan langkah dia untuk melihat siapa yang mengemas. Selepas dia berada betul-betul dekat depan pintu bilik spa, baru dia tahu apa yang dia pandang sebenarnya, apa yang ada sepanjang dia duduk dekat spa tu. Yang berdiri dekat depan Aini adalah seorang perempuan berbaju uniform yang sama dengan uniform Aini, cuma mukanya seperti muka Jepun. Keningnya bercantum, matanya agak jarak dan sepit. Kulitnya sangat putih, rambutnya tercacak-cacak ke atas. Walaupun dia hanya seorang perempuan yang berambut pendek, tapi keadaan dia betul-betul bukan manusia. Waktu tu Aini tergamam. Dia pandang makhluk tu dan makhluk tu pandang dia. Dalam beberapa minit selepas tu, benda tu cuba melangkah dan mendekati Aini. Aini tanpa berlengah
terus berlari daripada kawasan bilik tu sampaikan dia terjatuh. Dibangun, lepas tu teruskan berlari keluar daripada spa. Bila sampai dekat luar spa, dia telefon Mei Ling. "Kau kat mana ni sebenarnya?" Mei Ling jawab, "Aku ada ni dekat-dekat dengan spa. Cuba kau tengok kat bawah. Aku ada tengah nak siap-siapkan tutup pintu kereta. Nak naik ke spa lah ni. Cepat sikit Mei Ling, aku dah tak tahan kat sini." Bila dengar apa suara Aini, Mei Ling terus tutup telefon. Dia berlari menuju ke spa. Sampai dekat spa, Mei Ling tengok Aini muka dah pucat. Nampak macam seperti nampak sesuatu. Jadi Mei Ling tanya, "Apa yang kamu nampak?" Aini ceritakan daripada mula sampai habis. Dan Mei Ling kata, sebenarnya dalam spa ni, itulah penunggunya. Boleh kata penariknya, pemanisnya. Jadi nak tak nak satu hari nanti semua pekerja pasti akan terserempak dengan si pemanis. Bila dengar macam tu, terus terlintas dekat fikiran Aini. Bos spa ni pun main hantu-hantu juga walaupun bukan orang Melayu. Dia kata tetap juga main pelaris-pelaris hantu macam ni. Jadi ceritanya tentang Aini terserempak dengan makhluk yang serupa macam Jepun tapi tinggi, dia kata. Kepala dia mencecah ke siling. Oh, heboh di kalangan semua pekerja-pekerja ni tentang makhluk yang dijumpai oleh Aini. Tapi bagi pekerja-pekerja lama, mereka dah tahu memang itulah penunggu dia yang duduk dekat tempat spa Aini. Jadi semua orang boleh kata yang mana belum jumpa perlu bersedia untuk berjumpa. Yang mana dah jumpa macam Aini, ambil keputusan untuk berhenti. Sebab setiap kali dia datang kerja dekat spa, walaupun di kawasan bertugas di waktu shift petang, tetap juga seperti ada mata-mata yang memerhatikan. Mata-matanya seperti mata Jepun, dia kata. Dan selang 2-3 minggu selepas tu, Aini ambil keputusan untuk meletak jawatan. Bila ditanya dengan kawan-kawan dia yang sama spa dia kenapa berhenti, Aini tak menyorok dan dia beritahu dia tak dapat tahan dengan gangguan-gangguan daripada alam sebelah. Selepas Aini berhenti, ramai rupanya di kalangan pekerja-pekerja yang dah pun terkena gangguan macam ni turut ikut jejak langkah Aini untuk berhenti. Dan sejak daripada berhenti, Aini tak pernah dengar lagi cerita tentang spa tu. Tapi cukuplah, dia kata. Pekerjaan dia selepas itu tak ada kaitan dengan spa. Masih lagi dia ingat walaupun benda tu dah berlaku lebih daripada 20 tahun. Hampir samalah 2002, 2003, 20 tahun berlaku benda tu tetap juga tersemat di kepala. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita kali ini santai tapi menarik. Abang sendiri rasa seram sejuk. Jadi sebelum mulakan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama daripada JSPL dan juga daripada abang nak ucapkan selamat hari jadi untuk salah seorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu Zuleli, yang mana hari jadinya jatuh pada semalam 31 hari bulan 10. Jadi daripada pihak abang ucapkan selamat hari jadi buat Zuleli. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada Saiful Jamadi. Dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum bondanya, yang mana almarhum bondanya sudah pun berangkat ke negeri abadi pada 50 hari yang lepas. Jadi daripada pihak JSPL ucapkan salam takziah dan semoga almarhum ditempatkan di kalangan ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan yang ketiga yang terakhir datangnya daripada Siti Nur Afzan. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat umi dia yang bernama Muhaidah Muhammad dengan ucapan
Sebelum tu, hari jadinya jatuh pada hari ini, 1 hari bulan 11, genap umur 60 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat Umi tersayang, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa ceria-ceria selalu. Semoga Umi sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih menjadi ibu yang sangat baik untuk dirinya dan adik-beradik yang lain. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan kisah yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Ada juga yang waktu abang bercerita tersangkut-sangkut. Bila bercerita susah sebenarnya nak ingat semua. Jadi bila dah tersangkut tu, tengah ingatkan balik. Jadi terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang. Pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, boleh dapatkan melalui link yang abang sediakan di bawah setiap video. Oh lupa abang nak beritahu, coklat moist selalu sangat sold out. Jadi agak susah, kena tambah production lah. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi besok dengan cerita yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.